Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Sholina binti Rosli, nombor matrik 262485. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan sebuah jurnal yang berkait dengan tema Group Dynamics and Social Control, di mana jurnal saya bertajuk Prevention Among Housing Residents: The Utility of Collective Efficacy as Crime Informal Social Control in the City of Makassar. Isu yang dibincangkan dalam jurnal ini adalah berkaitan pencegahan terhadap jenayah dalam kalangan penghuni perumahan, di mana kajian ini ia memfokuskan kepada pencegahan jenayah melalui kawalan tidak formal dengan melihat kepada tahap keberkesanan kolektif penghuni perumahan di Bandar Makassar, Indonesia. Jadi keberkesanan kolektif ini adalah kesediaan warga negara untuk campur tangan demi kebaikan bersama di persekitarannya untuk menangani jenayah di dalam komuniti. Tujuan kajian ini dilakukan adalah bagi menjelaskan keberkesanan kolektif warga negara di kompleks perumahan dan juga perumahan awam di Bandar Makassar. Pada bahagian pengenalan, penulis menceritakan berkaitan sejarah bagaimana Kota Makassar itu dapat berubah menjadi sebuah kota metropolitan, dan pengarang juga ada menyentuh berkaitan kawalan sosial formal dan tidak formal dan berkaitan teori keberkesanan kolektif yang diperkenalkan oleh Sampson. Bagi mencegah kegiatan jenayah di kawasan perumahan, sebenarnya pelbagai inisiatif telah dibuat, sama ada melalui kawalan sosial formal dan juga kawalan sosial tidak formal. Di Indonesia, kawalan sosial formal merupakan sebahagian daripada tugas utama pihak polis, dan manakala kawalan sosial tidak formal pula dilaksanakan melalui penglibatan masyarakat dalam bentuk Environmental Security System, SISCAMLINK, atau Sistem Keselamatan Alam Sekitar. Untuk pengetahuan anda semua, SISCAMLINK adalah satu penubuhan yang telah dibentuk berdasarkan kepada kesepakatan dalam komuniti serta semangat budaya tempatan dan gotong royong. Seperti yang saya terangkan pada awal tadi, dalam bahagian ini turut menghuraikan berkaitan teori keberkesanan kolektif. Teori ini telah diperkenalkan oleh Sampson, di mana dalam teori ini Sampson berandaian bahawa persekitaran yang mempunyai keberkesanan kolektif akan campur tangan ketika menghadapi masalah sehingga mereka dapat mengurangkan jenayah di dalam masyarakat. Pada bahagian kaedah kajian, penulis ada menerangkan berkaitan tahap intervensi. Tahap intervensi adalah konsep yang diperkenalkan oleh Sampson untuk menunjukkan tahap penglibatan warga negara dalam mencegah jenayah. Intervensi itu terbahagi kepada dua keadaan, iaitu campur tangan langsung atau intervensi langsung dan campur tangan tidak langsung atau intervensi tidak langsung. Kesediaan penduduk untuk menasihati ataupun membantu orang yang terlibat dalam tindakan antisosial, sama ada pelaku ataupun mangsa, merupakan campur tangan langsung, manakala tindakan penduduk melaporkan kejadian jenayah yang berlaku kepada Jabatan Keselamatan Perumahan ataupun kepada ibu bapa kanak-kanak yang terlibat dengan kegiatan jenayah, merupakan campur tangan tidak langsung oleh pihak penduduk. Campur tangan secara langsung oleh penduduk ini menunjukkan tahap keprihatinan mereka dalam menjalankan kawalan tidak formal melalui penglibatan mereka dalam pencegahan jenayah. Manakala campur tangan tidak langsung daripada penduduk pula menunjukkan tahap keprihatinan penduduk dalam mencegah kegiatan jenayah dalam bentuk kawalan formal adalah bergantung kepada pasukan keselamatan. Seterusnya, pada bahagian yang ketiga, penulis menerangkan berkaitan kawalan sosial di kawasan perumahan. Jadi, terdapat dua pendekatan yang diterangkan oleh penulis di dalam jurnal ini.
bagi melindungi persekitaran daripada kegiatan jenayah, iaitu yang pertamanya adalah penstrukturan penduduk melalui kawalan tidak formal, dan yang keduanya adalah melalui susunan fizikal perumahan. Kawalan sosial tidak formal adalah cara yang paling disyorkan. Kawalan sosial tidak formal dilihat sebagai modal sosial untuk membina dan juga untuk mengeratkan lagi hubungan di antara penduduk perumahan. Susunan fizikal dan penggunaan infrastruktur masyarakat seperti kaki lima untuk pejalan kaki, taman, kedai dan tempat awam akan memudahkan penduduk untuk memerhatikan orang yang melakukan jenayah. Jadi tempat-tempat yang saya sebut itu tadi dikenali sebagai ruang tahan yang merupakan aspek fizikal perumahan bandar yang dapat membantu penduduk membina kerjasama yang lebih baik untuk mereka saling melindungi antara satu sama lain. Mengenai kawalan sosial tidak formal, Sampson secara khusus memperkenalkan teori keberkesanan kolektif. Keberkesanan kolektif menekankan kawalan sosial tidak formal berfungsi dengan baik. Terdapat dua komponen untuk keberkesanan kolektif. Komponen pertama adalah kesediaan penduduk untuk campur tangan, dan yang kedua adalah gabungan perpaduan dan kepercayaan bersama. Dalam situasi ini, penduduk tidak boleh mementingkan diri mereka sendiri dan penduduk tidak boleh bersikap tidak peduli terhadap masyarakat di sekeliling mereka, terutamanya penduduk perumahan. Jadi penduduk perumahan mesti mengaktifkan hubungan sosial bagi mencegah kegiatan jenayah daripada berlaku di kawasan perumahan mereka. Keadaan ini akan dapat dicapai apabila adanya perpaduan dan juga kepercayaan bersama di antara penduduk. Beralih kepada bahagian keempat, iaitu bahagian intervensi penduduk perumahan dalam pencegahan jenayah. Kaedah amalan kerja sosial kelompok yang digunakan untuk mengatasi ataupun untuk mencegah kegiatan jenayah di kawasan perumahan melibatkan intervensi langsung. Kaedah pertama untuk mencegah jenayah atau tingkah laku antisosial lain adalah dengan cara campur tangan atau penglibatan langsung seseorang bagi menangani tindakan ataupun bagi menangani kegiatan jenayah yang berlaku. Kaedah yang seterusnya melibatkan intervensi tidak langsung. Bagi intervensi tidak langsung, penduduk lebih memilih untuk campur tangan secara tidak langsung apabila ianya melibatkan kes-kes jenayah berisiko seperti pergaduhan yang boleh mengancam keselamatan penduduk perumahan. Dalam kajian ini menunjukkan bahawa lebih daripada separuh responden, iaitu lebih kurang 53% penduduk mengambil langkah untuk memilih campur tangan tidak langsung apabila berkait dengan kes jenayah yang berisiko. Jadi keadaan ini menunjukkan bahawa bagi kes jenayah yang tahap risikonya tinggi, penduduk akan lebih bergantung kepada pendekatan kawalan formal. Aspek lain yang disarankan oleh Sampson bagi mengukur keberkesanan kolektif selain daripada kesediaan penduduk untuk campur tangan adalah adanya hubungan sosial di antara warga negara yang disebut juga sebagai kesatuan sosial. Perpaduan sosial dicirikan oleh perasaan saling percaya antara warga penduduk, persahabatan dan harapan yang dikongsi bersama oleh mereka. Sebagai kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa kawalan sosial tidak formal dalam kalangan penduduk perumahan di Makassar masih berada pada tahap yang rendah. Ini kerana penduduk perumahan di Makassar lebih banyak menyerahkan masalah berkaitan dengan kes-kes jenayah kepada pihak keselamatan perumahan melalui mekanisme kawalan sosial formal. Dalam situasi kawalan formal yang terhad daripada pihak polis dan juga pihak keselamatan, peningkatan terhadap penglibatan kawalan sosial tidak formal daripada penduduk sangat diperlukan. Jadi penglibatan kawalan sosial tidak formal daripada penduduk perumahan ini akan dapat dilakukan
dengan mendidik dan juga mendorong setiap penduduk untuk memiliki dan meningkatkan keberkesanan kolektif mereka yang ditunjukkan melalui kesediaan mereka untuk terlibat secara langsung ataupun secara sukarela dalam menangani kes-kes jenayah yang berlaku di kawasan perumahan. Modal sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberkesanan kolektif adalah dengan adanya kohesi sosial ataupun dengan adanya kesatuan sosial dan sikap saling mempercayai dalam masyarakat. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar pembentangan yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.